apa boleh masuk ya. Alright. Okey. Uh, Okey ya. Kita mula ya. Sekejap. Allah Akbar. Sekejap ya. Saya kena pakai headphone. Bunyi notification ni mengganggu juga ya. Hari ni kita nak masuk isotop. Tapi sebelum tu apa saya ulang kaji sikit lah apa yang kita dah belajar sebelum ni. Alright, dah okey sikit. Adalah bunyi notification tu mengganggu ya. Alright, jom kita mula. Okey ya. Anak-anak, sebelum ini kita ada belajar mengenai jadual berkala. Tak apa, kita recap. Kalau tak ingat, tak apa, kita recap sama-sama ya. Okey, kita ada belajar mengenai jadual berkala. Kejap ya. Saya share dulu link nota hari ini juga. Oh, selamat datang Aiman dan juga Syazanina. Okey. Kejap ya. Okey. So, pada kelas-kelas sebelum ni, kita ada discuss mengenai jadual berkala di mana jadual berkala ni ada 18 kumpulan. Cuba tengok macam mana saya tahu 18 kumpulan. Satu baris menegak tu satu kumpulan ya. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nampak ada label nombor 1 sampai 18 tu. Kemudian baris melintang kita kira sebagai, kita bagi nama sebagai kala. So ada berapa kala kat situ? Ada pada kumpulan utama ada 7 kala ya. Ada label dekat situ. 1, 2, 3 sampai 7. Okey. Jadi uh, bila dah ada kita dah kenal kumpulan 1 sampai 18, lepas tu kala 1 sampai 7, ada perkara kedua yang kita kena kenal ialah bila kita tengok setiap unsur dalam tu, yang huruf-huruf dalam tu apa? CL lah, PB lah, BE lah, LI lah, huruf-huruf tu maksud dia apa? Huruf-huruf itu adalah simbol kepada berbagai jenis unsur yang ada pada muka bumi kita ni lah. Ada unsur litium, natrium, magnesium dan sebagainya. Bila kita tengok satu petak je kan, magnesium saja kan, apa kita akan dapati, kita boleh tengok dua nombor dekat situ. Satu nombor atas, satu nombor bawah. Sebagai contoh, kita tengok magnesium. Bila kita tengok magnesium, nombor atas dia ialah 12, nombor bawah dia ialah 24. Berdasarkan maklumat nombor atas dengan nombor bawah ni, bolehkah kamu nyatakan nombor 1, apakah nombor proton untuk magnesium? Nombor 2, berapakah bilangan elektron untuk atom magnesium? Dan yang ketiga, berapakah nombor nukleon magnesium? Okey, cuba dulu. Okey, kita tengok apa idea-idea yang ada ya. Terus tulis. Okey. So nombor proton anak-anak, bila nombor proton ialah nombor yang atas. Nombor atas ialah nombor proton. Berapa nombor proton? Untuk magnesium berapa? Yes, 12. Okey Haziq. Untuk magnesium
kita tengok untuk tahu nombor proton, kita tengok nombor atas. Jadi untuk soalan ni, berapakah nombor proton untuk magnesium? Jawapan dia, kita tengok nombor atas, 12 lah. Okey. Kalau kita tukar, katalah kita tengok hidrogen. Kalau orang tanya apakah nombor proton hidrogen? Kita tengok nombor atas hidrogen. Kalau kita tengok jadual berkala ni, nombor atas untuk hidrogen, lambang dia H ialah 1. Jadi nombor proton untuk hidrogen ialah 1. Kemudian, katalah kita nak tengok beryllium, Be. So beryllium, kalau kita nak tahu nombor proton beryllium, tengok nombor atas dia juga. Oh, nombor atas dia 4. Okey? Okey, bagus Haziq. Okey, teruskan. Okey, tulis ya. Haziq kena nak minta tolong Haziq tulis nombor 1 titik, nombor 1 jawapan dia 12 ya. Okey. Kemudian anak-anak, satu lagi konsep yang kita dah discuss sebelum ni. Okey, siapa yang belum masuk yang dah masuk pedek ni, tolong tulis dulu jawapan untuk mereka yang baru masuk. Sekarang ni kita tengah jawab soalan untuk magnesium. Magnesium berdasarkan jadual berkala, nombor atas dia 12, nombor bawah dia 24. Jadi ada 3 soalan berkaitan dengan simbol atau nombor dekat magnesium tu lah. Okey, soalan pertama, nyatakan nombor proton magnesium. Nombor 2, nyatakan bilangan elektron. Dan nombor 3, nyatakan nombor nukleon. Nombor 1 ialah nombor proton. Macam mana kita nak tahu nombor proton? Cuba tengok petak magnesium. Nombor atas dia apa? Nombor atas untuk magnesium ialah 12. Jadi jawapan untuk soalan 1, nyatakan nombor proton untuk magnesium ialah 12. Okey, jom semua orang tulis dulu nombor 1 jawapan dia 12. Okey, yang kedua, sebelum ini kan kita ada buat susunan elektron yang kita ada lukis bulat-bulat, lepas tu kita lukis dot-dot untuk menunjukkan bilangan elektron. Satu konsep yang kita dah belajar sebelum ni ialah bilangan elektron dalam sesuatu atom, dalam sesuatu unsur yang tak ada charge. Kalau kita tengok kat sini magnesium, dia tak ada tulis pun dia positif ke atau negatif. Jadi dia charge neutral. Dalam sesuatu atom yang neutral, bilangan proton adalah sama dengan bilangan elektron. Disebabkan magnesium ni bilangan nombor proton dia 12, bilangan proton dia pun sama 12 kan? Bilangan proton tu sama dengan nombor proton lah. Bilangan proton 12, nombor proton dia 12. Apakah bilangan elektron magnesium? Bila sesuatu atom tu adalah neutral, bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Okey, bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Jadi kalau bilangan proton tu adalah 12, bilangan elektron dia berapa? Okey, ramai lagi tak isi ni. Okey, Sufi, Aiman, Aina, Ilisha pun tak masuk lagi dalam pedek ni. Saya ada bagi link ya. Okey. Dekat dalam Telegram pun saya ada bagi link. Okey. Okey. Yes, 12 juga. Ya, kita yakin dengan jawapan kita. Bagus. Okey, yes. Jawapan dia 12 juga. Okey, Dania tulis. Aina tulis. Sufi tulis. Okey, nombor 1, 12. Nombor 2 pun 12. Kenapa 12? Sebab magnesium
adalah mempunyai nombor proton 12. Mana nak tahu 12 tu kat mana? Kita tengok nombor atas. Berdasarkan jadual berkala, magnesium ni nombor atas dia 12, nombor bawah dia 24. Bilangan proton magnesium ialah 12. Kita tengok nombor atas. Macam mana saya tahu nombor atas bilangan proton dia 12? Sebab nombor 12 tu adalah nombor proton. Kemudian jadi untuk soalan nombor 1, nyatakan nombor proton magnesium 12. Untuk nombor 2, dalam sesuatu unsur, dalam sesuatu atom yang neutral, kalau kita tengok kat sini, dia tak ada pun cas positif maupun cas negatif. Jadi pada sesuatu atom yang neutral, bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Jadi kalau bilangan proton dia 12, bilangan elektron dia berapa? 12 juga. Bagus. Okay, good job. Danish, Ain, Hazi, Aiman, Elisha, very good. Okay, siapa yang on the way nak tulis tu? Sufi, very good. Okay, Daniel, soalan nombor 2 pun jawapan dia 12, Daniel. So, tolong tulis dekat situ. 1, jawapan dia 12. Soalan 2, jawapan dia 12 juga. Nanti kamu dapat nota ni, kamu pening. Okey anak-anak, nombor nukleon jawapan untuk nombor 3. Okey, untuk mereka yang dapat kenal pasti, tanya nombor bawah tu adalah nombor nukleon. So untuk jawapan soalan ketiga, jawapan dia ialah 24. Okey, bagus. Ramai dah dapat tu. Okey ya, ingat. Jadi apakah kesimpulan yang kita boleh buat mengenai jadual berkala? Dalam jadual berkala, setiap unsur tu ada 2 nombor. Nombor atas ialah nombor proton, nombor bawah ialah nombor nukleon. Daripada jadual berkala, kita boleh tahu bilangan proton, kita tengok nombor atas, kita boleh tahu nombor nukleon, tengok nombor bawah, dan kita juga boleh tahu bilangan elektron. Kenapa kita boleh tahu bilangan elektron? Sebab bilangan proton adalah sama dengan bilangan elektron dalam sesuatu atom yang neutral. Jadi, nombor 1 jawapan dia 12. Nombor 2 jawapan dia 12 juga sebab bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Dan nombor 3 jawapan dia 24. Macam mana kita nak tahu? Kita tengok nombor bawah. Okey, Aiman boleh update nombor 3 jawapan dia 24. Haziq pun boleh update nombor 3 jawapan dia 24. Dania pun boleh update. Nombor 3 jawapan dia 24. Macam mana saya dapat? Sebab saya tengok nombor bawah. Okey. Najihah tak masuk lagi dalam pedek ni. Sila masuk. Okey, masuk dalam ni supaya saya boleh tahulah kamu dapat tangkap ke tak bila kamu jawab. Sebab setiap kali kelas saya nak tengok kamu punya respon. Dan dari situlah saya boleh tahu dekat mana saya kena explain semula. Syazanina pun belum masuk. Kalau kamu perasan, saya ulang banyak kali pasal nombor proton ni. Sebab apa? Sebab saya tengok ada dalam kalangan kita, dalam kalangan kawan-kawan kita, dia tak update lagi. Nombor 1 tu jawapan dia apa, nombor 2 jawapan tu apa. Jadi saya ulang explain. Sebab tu kamu kena masuk dalam pedek ni supaya saya boleh bantu. Saya boleh tunjukkan satu persatu. Sebagai contoh, dalam jawapan ni saya tengok ada lagi yang belum update. Nombor 3 tu nombor nukleon, dia tak tahu nombor nukleon tu apa. Jadi sekarang saya ulang balik. Okey, nombor nukleon, kalau kita tengok dekat magnesium ni, dia ada nombor atas dan nombor bawah. Nombor atas ialah nombor proton, iaitu 12. Nombor bawah ialah nombor nukleon, iaitu 24. Jadi untuk soalan ketiga, nyatakan nombor nukleon untuk magnesium. Jawapan dia kita tengok dekat nombor bawah, iaitu 24. Okey? Okey, ramai lagi belum masuk ni. Okey.
Okey, masuk, masuk, masuk. Supaya saya boleh bantu, ya? Okey. Saya boleh bantu, saya boleh tengok kamu tahu takat mana. Jangan fikir, oh sebelum ni banyak kelas tak masuk, ketinggalan, lepas tu kelas yang sekarang hala bala lah. Tak payah fikir macam tu. Kita buat yang terbaik setiap kali kita masuk kelas. Macam contohnya untuk hari ni kita belajar isotop. Saya cuba ulang balik apa yang kita belajar sebelum ni supaya yang kita belajar sekarang make sense. Jadi bila kita ulang balik, okay, sebagai contoh untuk faham isotop ni, kena tahu nombor proton dan nombor nukleon. Tadi, latihan tadi, kita semua sama-sama buat. Kena pasti nombor proton dan nombor nukleon. Sekarang ni Elisha pun dah tahu. Siapa lagi dia jawab tadi? Sufi pun dah tahu dan sebagai Aiman pun dah tahu. Jadi ramai dah ingat balik. Nombor proton apa, nombor nukleon apa. Macam itulah. Okey. So, sorry. Isotop ni ialah atom-atom yang dari unsur sama, bilangan proton dia sama. Tetapi bilangan neutron dia berbeza. Okey. Unsur sama maksud dia apa? Maknanya nama dia sama. Dia boleh jadi karbon, sama-sama hidrogen, sama-sama oksigen. Bilangan proton dia pun sama. Tapi bilangan neutron dia berbeza. Contoh, kita tengok dekat sini ya. Okey. Untuk hidrogen. Nampak ya hidrogen. Okey. Tadi kita kata apa isotop tu? Isotop tu adalah unsur sama tapi nombor apa bilangan Allah Akbar kejap Saya tunjuk ni dulu. Saya tunjuk saya punya skrin dulu. Okey, dalam Google Meet sekarang ni saya punya skrin ya. Okey, apa kita patah balik kejap. Okey. Unsur sama, bilangan proton sama tapi bilangan neutron berbeza. Okey. So kalau kita tengok dekat sini, contohnya ialah hidrogen. So hidrogen ada hidrogen 1, nampak ya? Hidrogen 2, hidrogen 3. Nama sama ni, unsur sama ni, hidrogen. Lepas tu bilangan proton dia pun sama. Tetapi anak-anak, bilangan proton dia tak sama. Hidrogen 1 tidak ada neutron, kosong. Hidrogen 2 ada 2. Ada 1 neutron. Hidrogen 3 ada 2 neutron. Jadi nama dia sama tetapi bilangan proton dia sama tapi bilangan neutron dia berbeza. Jadi nombor 1, 2, 3, nombor 1, 2, 3 pada nama hidrogen 1, hidrogen 2 dan hidrogen 3 ni anak-anak merujuk kepada nombor nukleon. Kan tadi magnesium kita ada nombor atas dengan nombor bawah tadi kan? Sebagai contoh, kejap ya, lagi sekali. Okay, sebagai contoh tadi magnesium tadi nombor atas dia 12, nombor bawah dia 24. So, ini nombor nukleon. Okay. Jadi untuk hidrogen 1, nombor nukleon dia adalah 1. Untuk hidrogen 2, nombor nukleon dia ialah 2. Untuk hidrogen 3, nombor nukleon dia adalah 3. Untuk oksigen 16, nombor nukleon dia 16. Untuk oksigen 18, nombor nukleon dia ialah 18. So, macam mana dia dapat nombor 16 dengan 18, nombor 3, nombor 2, nombor 1 ni? Dia dapat dengan cara mendapatkan jumlah bilangan proton dan bilangan neutron. Macam mana nak kira? Okey, sebagai contoh hidrogen 1. Bilangan proton dia ialah, sekejap ya, saya clearkan. Okey, saya clearkan supaya nampak lebih jelas. Alright Sebagai contoh kita tengok hidrogen 1.
Okey, hidrogen 1, bilangan proton dia 1, bilangan neutron dia kosong. So 1 tambah kosong, jawapan dia 1. So nombor nukleon untuk hidrogen 1 ialah 1. Kenapa hidrogen 2 nombor nukleon dia 2? Sebab bilangan proton dia adalah 1 tambah dengan bilangan neutron dia 1 juga. Jadi 1 tambah 1 dapatlah 2. Jom kita cuba oksigen pula. Pasal apa oksigen ni nombor nukleon dia 16? Sebab jumlah proton tambah neutron ialah bila jumlah proton dia 8, bilangan neutron dia juga adalah 8. Jadi nombor nukleon dia 16. Macam mana pula nama 18 ni? Kenapa nama dia oksigen 18? Kenapa nombor nukleon dia 18? Sebab bilangan proton adalah 8 tambah dengan bilangan neutron yang nilai dia 10. So 10 tambah 8 sama dengan 18. Gitu. Okey? Okey ya. So saya padam balik yang kat sini ya. Okey, untuk mereka yang mungkin terlepas kelas yang sebelum ni, okey, ini yang saya maksudkan dengan bilangan, sekejap ya. Ini yang saya maksudkan dengan bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Kenapa sama? Sebab ini adalah unsur yang neutral. Dia tak jadi cas positif maupun cas negatif. Okey, sama kan? Nampak bilangan proton dengan bilangan elektron maintain. Bilangan neutron je berubah. Sama juga dengan oksigen. Dia ada 8 proton, 8 juga elektron. Sama ya? Okey. So, berdasarkan pengetahuan bahawa bilangan nombor nukleon adalah nombor proton tambah nombor neutron, jom kita cuba lengkapkan jadual ini. Jom kita cuba lengkapkan jadual ini sebagai contoh. Okay, sebagai contoh, saya tahu nombor nukleon untuk klorin ialah 35. So saya tulis siap-siap 35. Okay, for example ya, saya tulis siap-siap 35. Kemudian sebab saya tahu nombor bilangan proton, nombor nukleon ialah proton tambah neutron. So 35 tolak 18, saya boleh dapat jawapan dekat sini berapa. Okay. So jawapan dekat sini tu ialah kena kira 35 tolak 18. Dapat berapa kat sini? For example lah. Okay. Jom kita cuba sama-sama. Semua unsur-unsur ni ada klorin, ada natrium, ada karbon dan sebagainya. Okay. Saya padam dulu saya punya kiraan ni supaya tak ganggu ya. Okey, nombor hujung tu sonang aja. Nombor nukleon tu kamu tengok pada nama isotop. Boleh dapat nombor nukleon dia berapa ya. Okey. Link nota hari ni saya hantar semula. Kotlah ada yang tak dapat ya. Ramai lagi tak masuk ni. Kejap ya.
Pandai. Ada yang terus tulis nombor nukleon dulu. Bijak, bijak. Good strategi. Teruskan, teruskan. Okey ya, dalam padet ni kan, ada Aiman, Dania, Ilisha, Danish, Haziq, Sufi, Ain, Syasha, Aina, Syazanina. Yang tak ada dalam ni, Nur Najiha tak ada dalam ni, Takif belum ada dalam ni. Okey, masuk-masuk. Jangan jangan lupa, Nur Syasha dah ada. Okey, Syazanina very good, dah ada. Hmm, Nurholis pun belum masuk lagi. Masuk Holis. Saya ada bagi dekat WhatsApp, dekat Telegram, dekat Incom Messages pun saya bagi link dia. Okey, masuk supaya kamu boleh ada salinan dan boleh jawab dalam ni supaya saya boleh bantu. Kalau internet tak okey, terus tulis dekat Incom Messages. Saya boleh checkkan. Tak ada masalah. Okey, Nurholis, Nur Najihah, masuk-masuk. Takif, Takif pun belum masuk lagi ya. Masuk-masuk ya. Abdul Qayyum pun tak ada kan? Okey. Okey. Siapa lagi ya? Uh, Kristina. Diana pun tak ada lagi kan? Diana pun tak ada. Diana. Okey. Jom kita tengok satu persatu. Okey. Alright. Aiman almost there. Oh, Danish lagi satu baris ya. Klorin 37 ya. Alright. Teruskan, teruskan. Okey, Ain sikit lagi dua baris. Syasha sikit lagi. Oh, nombor nukleon tu dilengkapkan dulu. Hebat, good strategi. Okey, Syazanina. Oh, Syazanina tengah kalkulate ya. Okey, teruskan Syazanina. Good job. Okey. Okey ya. Macam mana dengan uh, oh, okey. Oh, selamat datang Mahdi. Oh, okey, okey. Sudah ada Mahdi rupanya. Okey, link nota hari ni saya ada bagi ya dekat Incom Messages. Kalau tak boleh jawab dekat Incom Message, tak boleh jawab dekat Pedet, tak boleh masuk Pedet, bagi tahulah supaya saya boleh bagi salinan PDF. Jangan biarkan dirimu dalam diam saja. Saya nak tolong pun saya tak tahu macam mana nak tolong. Jenuh dah kita bercakap ni. Tapi nak tolong tu tak tahu dah macam mana kalau tak dapat input kan? Okay. Okay, kalau dapat input bolehlah saya bantu nak tahu kamu tahu tak kat mana, macam mana saya nak bantu bawa bagi dapat faham dan sebagainya. Alright, terima kasih ramai yang dah siap. Ya, okay. So, jom kita semak sama-sama. Okay, tengok baris pertama.
Okey, jom kita simak sama-sama. Okey, baris pertama, klorin. Okey, bilangan proton klorin ialah 17. Lepas tu nombor nukleon dia 35. Klorin 37, bilangan proton dia 17 juga. Sebab dia kan isotop, isotop 30, isotop klorin. Bila nama sama, dia punya bilangan proton pun sama, 17 juga. And then bilangan neutron dia 20. Very good. Natrium 23, bilangan neutron dia 12, nombor nukleon dia adalah 23. Untuk natrium 24, bilangan proton adalah 11 dan nombor nukleon adalah 24. Manakala untuk bromin bilangan proton dia ialah 35 juga, Danish. Sebab bromin 79 dengan 81 tu adalah isotop. Jadi bila isotop, nombor proton dia sama ya, Danish. So bromin 79, bagus. Okey, 35 untuk bilangan proton. Bilangan neutron dia ialah 79 tolak 35. Berapa 79 tolak 35 ya? Jom kita cek. Okey, 79 tolak 35 ialah 44. Okey, hebat. Terus betulkan. Okey. Bromin 81. Okey, 35. Bilangan proton dah ada. Bilangan neutron dia 46. Very good. Nombor nukleon dia 81. Okey, kita tengok karbon pula. Karbon 12, bilangan neutron dia 6. Karbon 13, bilangan proton dia 6. Nombor nukleon dia 13. Karbon 14, bilangan neutron dia 8 dan nombor nukleon dia 14. Okey, saya screenshot juga satu salinan jawapan ini untuk rujukan ya. Especially untuk mereka yang tak masuk lah ni. Okey, thank you Danish for your submission. Okey. Seterusnya, tahniah juga untuk Ain punya pun dah lengkap, bagus. Nur Syasha punya, sangat kemas ya, dia guna teks tu, very good. Syazanina pun bagus. Okey, sikit lagi Ilisha. Ilisha dia teruskan dengan prinsip berwarna-warni dia ya. Senang nak tengok ya. Okay, teruskan Ilisha. I give you another minute. Okay, boleh rujuk pada Google Meet atau Telegram ya. I give you another 1 minute. Okay, nanti lepas ni kita nak tengok pula apa tu nama radioisotop. Kita dah belajar isotop ni, kita akan belajar ada isotop sifat dia radioaktif. So disebabkan sifat dia radioaktif, ada juga kegunaan-kegunaannya untuk pelbagai bidang dalam kehidupan kita. Ada yang bidang perubatan, ada kegunaan dalam bidang arkeologi, dalam bidang pemakanan dan sebagainya. Atomic bomb pun ia juga. Yang orang duk kata hydrogen bomb tu kan. Itu pun ia juga tu. Hydrogen bomb. Okay, hydrogen bomb tu ambil dari isotop hidrogen lah. Kan tadi kita tengok isotop hidrogen. Alright. Okay, Ilisha dah habis. Good job, Ilisha. I'm so proud of you for your tenacity and for your hard work. Okay. Next, let's take a look at radioisotope. Okay. Dekat sini tak ada soalan. Cuma kalau kamu nak buat nota ke apa, silakan ya. So dalam bidang perubatan, kalau kamu pernah dengar rawatan kanser, nama dia radioterapi. Radioterapi tu sinar gamma dari isotop kobalt 60 dipancarkan untuk membunuh sel kanser. Jadi treatment macam ni kita panggil sebagai radioterapi. Manakala iodin 131 yang bersifat radioaktif digunakan untuk merawat pesakit yang ada masalah kelenjar dan tiroid lah.
masalah-masalah tiroid macam pembengkakan tiroid ataupun tiroid tu mengeluarkan hormon terlalu banyak kan sampai ke tahap tangan berpeluh, jantung berdebar. So ini adalah antara kaedah rawatan dia lah. Dari segi teknologi makanan, sinar gamma daripada Kobat 60, ini kamu dah belajar masa Form 3 sebenarnya. Digunakan untuk membunuh kuman mikroorganisma yang wujud pada sayur-sayuran tapi dia tak ubah rasa dan kualiti makanan tu. Kalau kita proses makanan menggunakan gula, garam dan bahan kimia yang lain, memang makanan tu tahan lama anak-anak tapi rasa dia jadi lain lah dan nutrisi dia pun berubah. Tapi bila buat sinar gamma, kurang perubahan nutrisi. Jadi bolehlah lebih berkhasiat lah. Dan dari segi pertanian pula, kita pernah dengar baja NPK. Nah, baja NPK adalah baja nitrogen, fosforus dan kalium. Baja ni diserap oleh pokok supaya dia boleh tumbuh dengan lagi cepat sebab dia fosforus tu digunakan untuk menghasilkan protein untuk membina tisu-tisu atau sel-sel tumbuhan. Jadi untuk mengkaji kebolehan pokok untuk serap fosforus ni, fosforus 32 disuntik ke dalam akar tumbuhan. So nanti bila dia buat dia nak kata apa bila saintis tu check dekat daun ada tak fosforus? Tak ada. Dekat batang ada. So dekat situ boleh kajilah kadar penyerapan baja fosforus. Dan last kali kita selalu kata bila kita tengok dapatan arkeologi dia kata tembikar ini berusia 10,000 tahun. Perak man berusia beribu-ribu tahun. Macam mana dia tahu berapa ribu? Dia buat dia gunakan karbon 14. Sebab karbon 14 ni mempunyai jangka hayat sebanyak 50,000 tahun. So berapa persentage karbon 14 yang tinggal pada rangka Perak Man tu digunakan untuk buat estimate. Mercury ada dalam periodic table. Yes, Danish. Mercury ada dalam periodic table. Dia punya simbol ialah Hg. Hg pula. Mercury bukan Hg. Nanti saya check balik tapi ada dalam periodic table. Tapi eh Mercury betul Hg. Allah Akbar. Yang Ag. Saya duk ingat Ag. Mercury ialah Hg. Kalau nak cari dalam periodic table tengok Hg ya. Okey anak-anak, kita dah habis discuss mengenai isotop. Secara asasnya isotop ialah untuk mereka yang baru masuk, isotop ialah unsur yang mempunyai bilangan proton sama tapi bilangan neutron yang berbeza. Contohnya kalau kita tengok dekat hidrogen ni, hidrogen 1 bilangan proton dia sama dengan hidrogen 2, 1-1. Tapi hidrogen 1 tidak ada neutron, hidrogen 2 ada 1 neutron. So nampak tak dekat situ kenapa hidrogen 1 dengan hidrogen 2 isotop? Sebab bilangan proton sama tapi bilangan neutron berbeza. Okey, jom kita cuba beberapa soalan. Berdasarkan apa yang kamu faham, antara P, Q, R dan S, hok mana pasangan isotop? Okey, yang mana satu pasangan isotop? Boleh pilih dulu. Dia ada jawapan A, B, C, D. Kat situ Okey, ada beberapa idea kat sini. Okey, mana satu kamu pilih? Pasangan ideal, pasangan isotop. Berdasarkan takrifan tadi kan? Takrifan isotop ialah bilangan proton sama tetapi nombor nukleon dia berbeza.
Okey, ada yang pilih P dan Q. Berapa orang pilih P dengan Q ni? Okey, baru 3 orang. Okey, bagaimana yang lain-lain? Ha, ingat balik istilah isotop ni maksudnya ialah unsur yang bilangan protonnya sama tapi bilangan neutron tak sama. Jadual ni apa maklumat yang dia bagi? Dia bagi nombor proton. Nombor proton tu samalah dengan bilangan proton ya, sama. Okey, nombor nukleon tu pula adalah jumlah bilangan proton tambah bilangan neutron. Okey? Ha. So, clue dia dekat sini ialah siap kita tengok nombor kita cari unsur yang nombor dia sama. Tapi nak tengok nombor mana satu? Nak tengok nombor sama dekat proton ke? Nak tengok nombor sama dekat nukleon? Kita tengok dekat baris proton. Kita tengok baris menegak proton. Cuba tengok kat situ. Siapa yang nombor proton sama? Siapa yang nombor proton sama antara P, Q, R dengan S? Siapa yang nombor proton sama? Nombor proton sama siapa? Cuba tengok. Ha, okey, dah ada perubahan kat situ. Okey, jawapan dia anak-anak ialah Q dan R. Kenapa Q dengan R? Sebab nombor proton dia sama. Oh yes, Danish. Q dan R. Selamat datang Farid. Okey, Q dan R jawapan dia. Hebat. Okey, kenapa anak-anak jawapan dia Q dengan R? Sebab nombor proton dia sama. Q nombor proton dia 11, R nombor proton dia 11. Yang berbeza kat sini ialah bilangan neutron. Berapa banyak neutron yang ada dekat Q tidak sama dengan nombor neutron pada atom R ya, unsur R, sorry. Okay, so tolong pindahkan untuk siapa Aiman dengan Ilisha, pindahkan pilih jawapan Q dengan R. Kita dah bincang jawapan. Nanti kamu check balik nota, kamu confuse pula. Okay, jawapan dia B, Q dan R. Alright. Okay, soalan kedua. Kenapa Q dan R adalah pasangan isotop? Kenapa kita pilih Q dengan R tadi? Kenapa kita pilih Q dengan R? Sebab yes, yes. Okay, yang lain-lain macam mana idea? Kenapa kita pilih Pasaipo tadi? Hmm, sebab nombor proton atau bilangan proton sama ke berbeza ke berkurang ke bertambah?
Okey, sebab bilangan proton dia sama. Alright, good job. Bilangan proton dia sama. Okey? Atau nombor proton dia sama. Kita tengok pada jadual tu saja. Kan jadual tu tajuk dia nombor proton. Kita boleh ikut sebab nombor proton sama. Macam Nur Syasha tulis pun boleh. Atau macam Danish, Ain dengan Aiman tulis bilangan proton. Bilangan proton sama. Tambah situ. Sama. Okey, jom kita cuba satu lagi soalan ya. Okey, untuk mereka yang baru masuk dalam Google Meet pula. Dalam WhatsApp, saya ada bagi link untuk nota ini. Dalam Telegram pun ada ya. Don't forget to check it out. Okay, don't forget untuk masuk. Baru ada 11 orang dalam pedek ni. Tapi dalam Google Meet ada 17 orang. So ada 7 orang tak masuk lagi. Alright. Yelah 7 orang. Okay, sekarang ni cuba kamu hitung bilangan neutron bagi unsur P. Saya bagi sedikit clue. Nombor nukleon adalah nombor proton tambah bilangan proton tambah bilangan neutron. Boleh cari tak berapa? Yang kita ada sekarang nombor nukleon. Boleh cari tak bilangan neutron? Ya, saya ulang balik. Aku ada yang terlupa rumus dia tadi apa kan? Nombor nukleon adalah bilangan proton tambah bilangan neutron. That is the formula. Okay, saya tulis dekat messages juga ya. Okay. Apa tadi? Nombor nukleon sama dengan bilangan proton tambah bilangan neutron. So, dalam soalan, dia tanya bilangan neutron. Nombor nukleon dengan bilangan proton, dia ada bagikan. Kita boleh kira tak? Boleh kira. Okay. So nombor nukleon untuk P, jom kita tengok. Nombor nukleon untuk P, dia bagi kat situ 32. Bilangan proton dia bagi kat situ berapa? Mari kita tengok. 32. Lepas tu bilangan proton dia 15. 17. Oh amboi, 17. Okey. 32 tolak dengan 15. Okey, dapat 17. Okey, dekat slide ni hanya tulis nombor saja berapa ya. Total dia berapa? 17. Okey, macam mana nak kira saat tadi? Kita tahu nombor nukleon dia 32. Kita tahu bilangan proton dia 17. Dan kita tahu nombor nukleon sama dengan bilangan proton dan bilangan neutron. So, hampa tolak ajalah. Hampa tolak 32 tolak dengan 17. So, dapatlah, tolak 15, sorry. Tolak 15, jawapan dia 17. Alright, thank you so much everyone. Thank you. Okay, jom kita tengok seterusnya. Ini adalah ulangan daripada yang kita belajar sebelum ni. Tuliskan susunan elektron bagi unsur P. Yang kita buat 2 dot berapa tu. Untuk jawab soalan ni, kamu kena tahu dulu untuk P berapa elektron yang dia ada. Sebagai clue, nombor proton adalah sama dengan bilangan proton
Bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Jom kita cuba. 2 dot berapa? Berapa dia punya elektron? Okey. Saya perasan Farid ni kekuatan kamu Farid dekat ni lah. Komponen chemistry lah. Memang berminat dengan benda-benda chemistry ya. Bagus tu. Okey. Jom kita tengok ya. Um, Okey. Untuk unsur P kan, bilangan elektron dia adalah sama dengan bilangan proton. So, bilangan elektron dia ialah 15. 15. So, okey ya. Okey. Bilangan elektron dia 15. Jadi, kita nak susun dia ialah 2.8. Dot 8 tu dah betul dah. 2.8 kita dah apa? Susun 10. So baki tinggal lagi 5. So 2.8. Yes, saya setuju dengan jawapan Farid. Ain, good. Okey. Kejap ya. Untuk Haziq tu saya rasa idea dia dah betul tu, tapi kamu guna koma ya. 2 lepas 2 tu titik. 2.8 titik 5. Kenapa 2.8.5? Kan kejumlah elektron dia 15. 2 tambah 8 tambah 5, jawapan dia 15. Untuk mereka yang terlepas masuk kelas yang susunan elektron ni, kenapa kita tak isi semua semua pun 8 kan? Kenapa ada yang 8, kenapa ada yang 5? Okey, untuk nombor pertama, maksimum nombor yang kita boleh letak ialah 2 saja. Nombor yang kedua, baris yang kedua, 2 kan? Dot. Nombor yang kedua dan seterusnya maksimum kita boleh letak 8. Okey. So, sekejap ya. Okey, semua dah tulis ya? Okey. Uh, saya buka apa? Boleh draw supaya saya boleh explain ya. Sebab ini ada yang PM saya part ni dia tak faham. Okay. Saya akan show responses. Sekejap ya. Ada kawan-kawan kita tak faham. Jom kita raikan kawan-kawan kita yang tanya tu ya. Dia gigih dia personal message dengan saya. So saya akan raikan ya. Okey, sekarang ni saya tunjukkan slide saya ya. Okey, untuk mereka yang mungkin terlupa part ni, tak apa, kita ulang. Okey, dia tanya elektron bagi unsur P kan. So P, dia punya nombor proton ialah 15. Nombor proton sama dengan bilangan proton. Benda yang sama ya. Okey, bilangan proton pula sama juga dengan bilangan elektron kalau unsur tu dalam keadaan neutral. Dia tak cakap ini adalah P positif ke P negatif ke, dia tak cakap. So kita assume P ni neutral lah. So bilangan neutron dia sama dengan bilangan elektron dia. Jadi untuk unsur P, bilangan elektron dia ialah 15. Sama macam bilangan proton. So, untuk menulis susunan elektron, okay, untuk menulis susunan elektron, mula-mula
kan ada 15 kan? Okay, kan ada 15. Okay, mula kita tulis 2 dulu. Titik. Kenapa 2 titik? Sebab uh, nombor pertama maksimum boleh isi 2 sahaja. Nanti kita tengok susunan elektron kita lukis ya. Kemudian 15 tolak 2 lagi 13 elektron kita boleh isi. Kita isi dekat sini 8. Kenapa 8 je? Sebab maksimum boleh isi 8. Okey, 2 tambah 8 dekat sini total dah 10. Tapi ada lagi 5 elektron kita tak masuk dalam susunan. So, kita tulislah baki dia 5. Okey, sebab itulah jawapan dia 2.8.5. Okey, last kali untuk hari ni, soalan lukis. Okey, tadi kita dah lukis. Okey ya, kejap ya. Tadi kita dah lukis untuk P. Sekarang kita lukis untuk Q. So, sama macam prinsip tadi ya. Okey, bilangan proton dia 11. Jadi, bilangan elektron dia pun, kalau bilangan elektron dia berapa? Okey, lepas tu barulah kita boleh lukis. Yang untuk lukis ni anak-anak, okey, yang untuk lukis ni anak-anak, ingat tak dulu kita ada lukis macam ni? Mula bulat kat sini. Lepas tu kita tulis huruf Q kat tengah-tengah ni. Dan kita mula buat dia punya bulatan. Okey, bulatan. Dan teruskanlah sampai habis. Okey, berapa bulatan yang kita nak kena lukis? Okey. Dia tak clear star lagi. Sekejap ya. Oh, memang ada satu. Okey, okey, okey. Okey. Oh, sorry, sorry. Okey, dah. Sorry ya, sorry. Maafkan saya. Saya terpatah balik. Yang lukis bulat-bulat ni, saya ingat lagi masa lukis ni, orang lain opted for lukis dot-dot. Tapi Aina buat XX. Boleh juga XX. Siapa tulis P tu? Bukan P kan, Q kan sekarang? Tersasul pula dia, ya. Huruf Q sayangku. Dia punya dot-dot tu dah semangat dah tu. Betul dah. Tapi huruf P, huruf Q Okey, ada yang dah siap ni. Oh, cantiknya dia lukis, very clear ya. Good approach Shazanina. Teruskan. Okey.
Ilisha macam biasa dia guna warna-warna yang apa menarik perhatian. Jangan lupa Ilisha tulis huruf kat tengah tu. Okey. Hmm. Okey, almost there Aiman. Oh, dia punya orbit tu bertindih pula ya Aiman. Kena padam sikit part yang bertindih tu ya. Okey, untuk Haziq, mari saya tengok. Okey. Dua. Okey. Untuk Q, dia punya bilangan elektron dia ada 11. So the first orbit, the first orbit dua, dua. Sebenarnya dekat keliling Q tu kena ada bulatan khas untuk Q saja ya Haziq. Nanti Haziq betulkan ya. Muat kot kat situ. Okey, orbit yang pertama ada dua, orbit yang kedua patut isi 8 ya Haziq. Ah, lepas tu yang ketiga tu kita isi berapa? Kita dah isi 10, tinggal berapa? Okey, nanti Haziq check. Okey, Q kan? Farid, Q. Q. Yang Farid lukis ni untuk P. P betul 285 tapi kita nak isi tu lukis Q Farid. So Farid Q bukan 285 Jimmy Neutron. Okay, lama tak tengok Jimmy Neutron. Hari tu anak saya tengok crossover episode dia jumpa SpongeBob, saya rasa pelik bila SpongeBob jadi 3D. Dua, lapan, satu good. Okay, this one is good. Good Danish, betul. Uh, dua, lapan, satu. Okay, Ain punya pun betul. Dua. Good job Shazanina. Okay. Almost there everyone. You can do it. Okay, tak apa, saya faham. Memang struggle sikit lah nak lukis ni. Okay, kejap. Lupa pula saya. Macam biasalah kan kita kena apa? Screenshot lah satu kan. Okay. Screenshot satu. Okay. Ya. Alright. So saya share screenshot lagi satu. Sikit lagi. Sikit lagi. Elisha, sikit lagi. Okay. Kejap. Saya cek satu persatu balik. Okay. Aiman tadi dia tersasul. Tak apa. Next time hati-hati ya Aiman. Okey, dua. Okey, Haziq. Row bulatan yang pertama tu isi dua. Okey. Bulatan yang kedua tu Haziq isi 8. Buat 8 dot hitam. Bulatan ketiga tu Haziq isi satu saja. Sebab susunan dia ialah 2, 8, 1. Cuba Haziq adjust. Okey, Farid pula Q tu on the way dah tu nak buat bulatan keliling Q tu. Tambah sikit Farid. Keliling Q tu buat bulatan ya. Tapi susunan elektron tepat. Okay, Danish buat ni. Oh yes. Ya, betul. Kalau Q plus, memang itu adalah susunan ion yang betul ya. Okay, good try. Okay, Ain punya okay, tak ada masalah. Cuma orbit tu terputus tapi tak apalah. Saya faham nak lukis pakai mouse kan senang. Shazanina, very good. Good job. Okay. Elisha 2, 8. Okay, Elisha. Uh,
kejap ya. Dekat bulatan dekat Q tu, kamu kena padam elektron dekat bulatan Q tu, tapi bulatan luar Q tu, kejap bulatan pink yang kedua tu baru isi 2. Tapi bulatan keliling Q tu betul dah Ilisha, memang tepat. Cuma itu jadi bulatan pertama yang okey, teruskan. Betul 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 betul. Bulatan tu betul. Okey, lepas tu bulatan yang kedua tu isi 2 elektron. Okey. Lepas tu bulatan yang ketiga isi 1 je elektron Ilisha. Sebab dia 2.8.1. Dia ada 11 je elektron. Sekarang ni sudah lebih. Sudah lebih. Yang ketiga tu lukis 1 je. Okay, good job Ilisha. Okey, Syasha, nanti Syasha boleh tengok dalam telegramnya sampel jawapan. Untuk anak-anak yang lain, PDEC ni saya akan tukarkan kepada student base supaya saya fahamlah mungkin ada anak-anak yang dia share internet connection dengan adik-adik dia ke, dia share device dengan adik-adik dia ke, nak lukis susah kan? Tak apa, saya tukarkan kepada student base dan rakaman kelas ini saya akan share dalam Telegram. Sampel jawapan pun saya share dalam Telegram. Nanti kamu rujuk ya. Haziq pun kena check balik kamu punya jawapan. Bezakan atau bandingkan dengan sampel jawapan. Sikit lagi Haziq. Cara Haziq lukis bulatan tu dah betul dah. Cuma nak susun elektron tu kena perbaiki sikit ya. So, Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak atas kerjasama ke semua 16 orang yang hadir pada hari ini. I am very proud of you. Thank you so much for coming. Kita jumpa pada hari Khamis ni insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. Thank you. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Arigatou sensei. Sama-sama. Sama-sama Syasha. Itadakimasu. Ya. Selamat makan. Belum. Tak boleh makan tengah hari. Ada kelas BM.